Welcome back to my channel. Aku Efri dari Hook by Efri. Okey, hari ni aku nak menjawab persoalan. Ramai orang PM aku secara personally tanya, Efri, abang macam tak sure lah, boleh ke tak boleh kita camping untuk konteks yang berada di Selangor. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Selangor di fasa 1. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan ni, jom kita run intro dulu. What a wonderful world. What a wonderful world. Seperti yang kita sedia maklum, Selangor berada dalam fasa 1. Okey, fasa 1 ni boleh ke tak boleh nak camping? Itu yang menjadi persoalan semua orang dekat Family Camping Malaysia. Ramai kawan-kawan yang PM aku tanya, boleh ke Fir, boleh ke tak boleh? So aku nak menjelaskanlah benda ni. Aku buat satu video untuk reference semua orang. Senang. So lepas ni aku harap kekeliruan ni lebih jelas. Nak menjawab pertanyaan tadi, Selangor fasa 1 boleh camping atau tak boleh? Kalau korang nak tahu, boleh. Tetapi korang kena tahu satu benda. Korang boleh camping sekiranya dalam satu keluarga ni, meaning ibu, bapa dah complete 2 dos. Complete 2 dos vaccination. Complete 2 dos dan 14 hari tempoh matang. Sekiranya korang complete 2 dos vaccination dan complete tempoh matang 2 minggu, bermakna korang boleh camping di tempat private. Disebabkan ada a few tempat yang private dah boleh benarkan aktiviti bermalam, bercamping dengan mematuhi SOP yang ketat. SOP yang ketat seperti kemah, antara kemah 4 meter, kalau manusia bertemu manusia 1 meter. So you have to follow that lah. And ada yang aku dengar tandas tak dibuka sebab common area tak dibuka. Itu untuk mengelak pertembungan berlaku. Macam tandas, yelah, orang akan berubah-ubah tukar. So mungkin sebab tu kot dia orang tak bagi buka tandas ataupun bilik persalinan. Itu yang as what been told in the SOP. So sekarang ni aku harap korang dah jelas boleh atau tak boleh pergi camping. Tapi dalam pemerhatian aku walaupun aku tak keluar, tapi ada kawan-kawan yang lain yang memberitahu. Dia kata ada kawan-kawan yang merentas daerah, bermakna dia daripada Kelang pergi ke Hulu Langat. Itu daerah yang lain. So pada aku, janganlah buat macam tu. Aku sendiri pun aku pun nak pergi juga camping. Dan ada juga kawan-kawan yang lain yang cakap, tak apa Free, orang lain tak tahu, kalau kata pergi pun tak apa. Pada aku itu salah lah. We have to play our part by being a responsible camper, di mana kita follow kerajaan punya SOP. Apa yang aku maksudkan ni, contoh aku masih tak cukup lagi 2 dos. Aku punya second dose 7 hari bulan di Selasa ni. So bila aku dah habis Selasa ni, aku dah cukup 2 dos dan aku kena tunggu tempoh matang aku 2 minggu, then baru akan pergi camping, baru akan keluar. Di mana wife aku Pfizer, dia dah settle dah. Aku sebab unluckily I got AZ, AstraZeneca lambat. Tunggu je lah. And sekiranya aku dah lengkap, family aku macam boleh keluar. Tapi jangan lupa bahawa kalau kata korang dah ada vaccination, itu tak bermakna korang tak boleh kena COVID. Please bear in mind, walaupun dah ada vaccination, korang masih boleh kena COVID. So kalau kata aku nak keluar, aku akan pergi ke kawasan yang dalam daerah yang sama. Kecuali dah dibuka border, baru aku akan pergi ke tempat yang lain. Play your part by being a responsible camper. Patuhi kerajaan punya regulation. Sekarang ni aku tak nak cerita pasal SOP or whatsoever. Aku just nak bagi tahu pasal kalau kata dah fasa 1, dah lengkap vaccination 2 dos, boleh pergi camping. Dan ada yang bertanya, kalau kata contoh situasi kita orang dah cukup 2 dos, dah cukup tempoh matang, kita nak pergi ke Bagan Lalang, boleh atau tak boleh? Satu, tempat public ni korang kena tahu, public ada yang tak boleh. So untuk lebih jelas pasal isu nak pergi camping ke Bagan Lalang, better check with local authority. Atau nanti kalau kata korang pergi dihalau oleh penguatkuasa, korang kena faham lah, sebab memang public tak dibenarkan. Yang sekarang ni as
apa yang aku faham, MKN hanya benarkan pengusaha private. Private, bukannya public. So kalau kata korang kena halau di public, itu bermakna memang tak boleh. Sebab public kan ramai orang. So bila di private ni, pengusaha boleh kontrol. Pengusaha tahu, okay, katalah maximum packs dia kata 40 10. Dia dah follow SOP separuh, 20 10 sahaja. And dia tahu bilangan manusia yang berada. So itu yang dimaksudkan bila private ni. So aku nak encourage korang amalkan penjarakan sosial. Contoh kalau boleh tak payah nak bersama-sama sangat lah. Contoh korang pergi 2 family kan, tak payah nak mingle around ke apa benda unnecessarily. Sekiranya perlu berjumpa, okay, pakai mask, sentiasa pakai mask. Benda-benda tu macam kadang-kadang kita terlupa sebab kita dah biasa kan, macam yelah all this while pergi camping tak payah pakai mask apa semua. So aku nak encourage korang kalau boleh cuba buat macam tu. Sebab kita takut kita pergi tak ada penyakit, balik bawa penyakit. And satu lagi aku nak bagi tahu pesanan yang paling penting. Sekiranya one of the family member tak sihat, jangan selfish dan keluar. Kalau kata semua sihat tak apa. Let's say kalau kata korang sihat, tak ada masalah, tak ada demam, tak ada batuk, yes korang boleh keluar. Kalau tiba-tiba ada anak demam ke, high temperature ke apa benda, jangan. Tu nasihat aku, tolong jangan. Pergi try tu duduk rumah, kalau betul-betul sihat keluarlah. Tapi itulah, try to be responsible camper lah. And lagi yang nak aku bagi tahu, dah camping, try to be at your area sahaja. Pergi dekat tempat korang sahaja, tak payahlah nak mingle around. Dan kalau boleh tak payahlah nak share common places. Macam kalau kata toilet tak ada, kena pandai-pandai adjust sendirilah untuk bring your own toilet tent ke apa. And satu, hormat campsite operator punya rules. Kalau dia kata tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, follow. Kalau boleh sekarang ni tak payahlah nak berbalas makanan ke, nak kongsi makanan ke apa, tak payahlah. Korang just family korang sendiri je. Sebab because of this pandemic, kita tak nak lah nanti berlaku any breaching of SOP ke apa benda. Nanti bila berlaku sedemikian, dah tak boleh nak camping pula. Sudah, kesian dekat aku yang belum pergi camping ni. Tak fair lah. Yang lagi satu, janganlah nak rentas daerah tak tentu pasal. Sebab kesian lah kepada orang yang dah menunggu. Don't be selfish lah. Itu aku cuba nak pesan. Don't be selfish by doing so. Orang ni buat boleh, kita boleh rentas. Yelah korang rentas, mungkin korang terlepas tak apa, tapi orang lain yang baru nak cuba, tiba-tiba by this time, katalah macam kes kita orang yang Isaac ni, dah semangat nak pergi camping, tiba-tiba dah tak boleh disebabkan ada berlaku kes pelanggaran merentas daerah kerana nak pergi camping. Itu kan macam siut je, macam tak fair lah. So janganlah buat macam tu. So atau korang ada any suggestion yang korang boleh add in, kita boleh bincang lagi. So aku harap apa yang aku cuba bagi tahu ni korang boleh ingat lah. Fasa 1 dah boleh camping dengan syarat 2 dos, tempoh matang 2 minggu dah lengkap. Anak-anak yang 17 tahun ke bawah korang boleh bawa. Kereta full capacity, tak ada masalah. Cuma jangan rentas daerah. Jangan nak dibandingkan macam yang duduk di Pahang. Macam recently Madam Momzi pergi Sungai Lembing. Memanglah boleh. Pahang kot, Pahang dia orang dah fasa 2 kot, ke fasa 3 aku tak sure. So bila dia orang dah di fasa yang lain, SOP lain untuk dia orang. Macam Dr. Mahathir ke apa, dia pergi ke Cameron Highland, pergi ke glamping punya site. Yes, memang dia orang boleh pergi. Dia daripada Kuantan boleh pergi ke Cameron sebab dia orang satu negeri yang sama. So jangan nak bandingkan cakap dekat Terengganu dia orang boleh, kenapa kita tak boleh? Kita Selangor yang seperti kita sedia maklum ni memang king dengan numbers daripada dulu lagi. So diberi kelonggaran untuk move to fasa 1 tu pun alhamdulillah. Dah boleh buka untuk camping tu pun alhamdulillah. Janganlah korang nak pergi mana-mana buat benda lain yang benda-benda merepek yang boleh merubah status ni. So itulah aku punya bebelan untuk hari ni. Seperti biasa, stay safe, stay connected. Jangan lupa like, share and subscribe video ni. Kalau kata korang ada komen, korang boleh komen kat bawah. Atau korang ada benda yang isu yang nak aku bawakan, ada isu yang nak aku bincangkan, korang boleh komen kat bawah. Kita boleh bincang bersama-sama. Any product endorsement aku boleh terima. Kalau kata korang ada produk nak bagi aku test ke whatsoever, boleh juga contact aku dekat email ataupun through my WhatsApp link. Tak ada masalah, we can arrange. Okay, last but not least, stay safe, stay connected. Assalamualaikum.